Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama menambahkan ilmu kita, ilmu yang di mana dengannya itu kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalam erti kata yang lain, dengan ilmu tersebut kita dapat memperbanyakkan amalan-amalan kita yang sedia ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesempatan yang mulia seperti ini, walaupun kita ini belajar secara online, tetapi ia juga adalah suatu masa yang disempatkan, yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut, menjadikan kita orang yang bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima semua amalan-amalan kita, khususnya amalan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pembacaan kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita pergi kepada tajuk yang baru, bab berkenaan dengan zikir-zikir rukuk, muka surat 119. Bagi yang menggunakan kitab ini, kitab Al-Azkar, terjemahan kitab Al-Azkar yang diterjemahkan oleh almarhum Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sambung tentang bab zikir-zikir rukuk. Banyak hadis-hadis yang sahih telah menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir untuk rukuk, dan ia adalah sunat. Jika dia meninggalkannya, hukumnya makruh tanzih, tetapi tidaklah batal solatnya dan tidak perlu sujud sahwi. Jadi sekarang ini kita beralih kepada bab tentang zikir-zikir yang dibaca ketika rukuk. Rukuk itu kalau kita ambil secara ringkaslah, kalau dari segi bahasa bermakna tunduk, menunduk. Menunduk. Kalau ataupun dalam bahasa Arabnya al-inhina, menunduk. Manakala dari segi istilahnya adalah menunduk sehingga tangan itu boleh sampai kepada memegang lutut. Tunduk, tunduk. Baik. Jadi bila dia kata menunduk, bermakna kita menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tambahan ilmu, rukuk ini, amalan ataupun ibadat rukuk ini yang disertakan di dalam solat merupakan keistimewaan ataupun khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang terdahulu tidak ada. Mereka tidak ada ibadat rukuk. Mereka tidak ada ibadat rukuk. Rukuk ini special untuk buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Jadi kita sedia maklum itu dia punya ataupun dia punya definisi berkenaan dengan rukuk. Dan rukuk itu seperti mana yang kita sedia maklum bahawa ia adalah sebahagian daripada rukun-rukun solat. Kalau kita tinggalkan rukuk ataupun kita melakukan rukuk itu tak cukup syaratnya, maka tidak sah rakaat tersebut. Bila rakaat itu tidak sah, maka rakaat-rakaat yang berikutnya juga tidak sah. Subhanallah. Baik. Apa syarat-syarat rukuk? Ni kita kena ambil tahu juga. Walaupun kita sebenarnya bukan belajar bab fikir. Kita sebenarnya nak membicarakan berkenaan dengan zikir rukuk. Tapi ini secara lalu lah. Jadi kita faham juga sedikit sebanyak apa yang disyaratkan bagi orang yang sedang rukuk. Yang pertama sekali, syarat rukuk itu adalah hendaklah telah sah yang sebelumnya. Maknanya apa? Rukun yang sebelum rukuk itu telah sah. Daripada bacaan Al-Fatihahnya, daripada berdirinya, daripada takbiratul ihramnya. Ini rukun ni. Dan juga niat. Ini 4 sah, baru sah kita boleh rukuk. Salah satu daripada 4 ini tidak sah, maka tak boleh kita rukuk. Ataupun rukuk kita juga tidak akan menjadi sah. Subhanallah. Kalau kita rasa kita punya Al-Fatihah tadi macam ada kurang, ataupun kurang dia punya mat aslinya kita kurang, ataupun tadi pada ketika kita berdiri itu kita tidak berdiri dengan betul. Kita sepatutnya kena berdiri tegak, tapi kerana kita mencari alasan untuk duduk kerana sakit, kita pun duduk tanpa berusaha untuk berdiri terlebih dahulu. Maka tidak boleh. Subhanallah, panjang kalau kita nak membahaskan berkenaan dengan diri dan sebagainya. Jadi syarat yang pertama, hendaklah telah sah yang sebelumnya. Yang kedua, hendaklah dia tidak rukuk kerana niat yang lain. Dia bukan rukuk kerana niat yang lain. Contoh, dia tengah semayang, tiba-tiba, contohlah kalau orang lelaki lah, pakai baju kurung, ada poket dekat depan, 2 poket dekat daerah perut. Contoh, tiba-tiba poket yang dekat, kocik yang dekat bahagian perut itu koyak. Bila koyak, duit pun berterabur ke bawah. Jadi bila dia nampak duit dia jatuh, sekali nak angkat duit, sekali dia pun rukuk. Allahu Akbar, ambil sekali, rukuk sekali lah. Maka rukuknya itu tidak sah. Maka rukuknya itu tidak sah kerana dia rukuk kerana ada sebab yang lain. Dia nak ambil duit, sekali rukuk. Bagus. Maka tidak sah. Yang kedua. Yang ketiga adalah mesti ada tu'manina. Mesti ada tu'manina. Jadi tu'manina itu bermakna berhenti sebentar. Berapa kadar tu'manina itu? Kadar subhanallah. Kadar subhanallah. Jadi kalau dia cuma daripada berdiri terus rukuk terus bangun balik, macam ada spring tau, tunduk bangun balik, maka rukuknya tidak sah. Bila rukuk kena stay kadar subhanallah baru naik. Ini minimum lah, minimum requirement. Kalau dia nak lebih, nak baca zikir dan sebagainya, nanti kita akan lalu doa-doa yang dibaca oleh baginda Nabi SAW, itu lebih aula, lebih patut. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, hendaklah dia itu tunduk sehingga tangannya itu boleh menyentuh kepala lututnya. Dia tunduk sehingga tangan ni boleh sentuh kepala lutut. Kalau dia tunduk tapi tangan dia itu tak boleh sampai, bermakna tak tunduk betul lah. Kita kan tunduk macam gini tapi dia tunduk sikit. Dia tunduk sikit. Ini kalau keadaan orang yang normal. Orang yang dalam keadaan sihat walafiat, tidak ada masalah pinggang, tak ada masalah lutut dan sebagainya. Subhanallah. Dia orang yang biasa, maka wajib dia tunduk itu kadar di mana tangannya itu boleh memegang kepala lutut. Kalau dia tak nak pegang kepala lutut tapi tangan dia boleh sampai, maka hukumnya adalah tetap sah. Dia dah rukuk betul ni, cuma tangan dia dangling kan, tak nak pegang kepala lutut, maka tetap hukumnya adalah sah. Pegang kepala lutut tu hukumnya adalah sunat. Jadi kalau kita nampak hari tu Pak Imam tangan lenguh, Pak Imam baru balik pergi gym, tiba-tiba Pak Imam tu Allahu Akbar, bila rukuk tangan macam gini. Ini Pak Imam ni dah jadi hantu raya pula. Maklumlah, baru masih ada yang masih belum habis mood raya, dia kata Pak Imam pun macam hantu raya. Maka Pak Imam tu punya semayang sah, cuma dia makruh saja.
kerana menyalahi yang sunnah. Baik. Yang kelima, syarat yang kelima, hendaklah yang dia tunduk itu, bukanlah dia menundukkan punggungnya. Kita kan tunduk gini, bukan tunduk macam gini. Faham tak? Macam orang nak pergi bilik air, macam orang nak orang nak pergi buang air, nak qada hajat, dia kan tunduk macam menyangkung, tapi dia tak sampai macam orang yang duduk atas kerusi tapi kerusi tak ada. Macam bayangkan macam cerita P. Ramlee duduk macam tak ada kerusi gitu. Macam gitulah. Dia tunduk macam gitu. Memang bila dia tunduk macam itu, tangan dia boleh sampai lutut tak? Boleh, tapi dia tak bongkok. Dia tak bongkok. Maka itu namanya main tipu. Maka tak sah. Dia kena bongkok. Macam lebih kurang 90 degrees. Subhanallah. Kita kena ingat setiap perbuatan ataupun pergerakan kita di dalam solat, daripada berdiri kita, daripada rukuk kita, daripada i'tidal, duduk antara dua sujud dan sebagainya, semuanya itu ada faedah dari sudut saintifik. Kalau kita rukuk betul, bermakna dia boleh meluruskan kita punya pinggang belakang, tulang belakang kita. Kalau ada sakit dan sebagainya, maka rukuk adalah ubatnya. Kalau kita migrain selalu, maka sujud adalah ubatnya. Dan seterusnya. Subhanallah. Sebab tu sampai ulama mengarang kitab Limazan Musalli. Kenapa kita semayang? Dalam kitab itu, diterangkan dalam kitab itu, faedah kenapa kita rukuk. Kenapa kita i'tidal setelah rukuk? Kenapa lepas rukuk tak tahu pergi sujud? Ada hikmah di sebaliknya. Cuma kita tak tahulah. Subhanallah, kita nak kena kaji kitab tu. Itu kitab tu lain tahun kita boleh baca lah. Subhanallah. Balik pada rukuk tadi. Dari inilah syarat-syarat rukuk 5. Yang 5. Salah satu tak ada, maka rukuk kita tidak sah. Baik. Jadi kita lanjutkan apa yang dikata oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Banyak hadis-hadis yang sahih telah menerangkan bahawa Rasulullah SAW bertakbir untuk rukuk dan ia adalah sunat. Kalau kita nak kata kita ni daripada baca Allahu Akbar, kita baca takbir yang dinamakan takbir pertukaran. Takbir pertukaran ini dinamakan sebagai takbir intiqal, pertukaran rukuk. Takbir dinamakan takbir intiqal, takbir pertukaran rukuk. Yang awal kita nak masuk solat itu dinamakan takbir atau ihram, takbir yang mengharamkan atau takbir yang memuliakan. Subhanallah. Jadi bila kita baca takbir ini, kat mana dalilnya? Ia adalah berlandaskan perbuatan baginda Nabi SAW yang diambil daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi hukum baca apa? Hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat, terutama sekali lagi dituntut bagi imam-imam, bagi yang memimpin solat. Kalau imam baca, dia fikir benda ni sunat, dia tak tahu rukuk, tak tahu sujud, tak tahu i'tidal, tak dengar bunyi pun. Kan, kalau let's say masih berdiri, masih rukuk, mungkin makmum yang kat belakang boleh nampak imam sudah bangun. Tapi kalau daripada sujud, Pak Bilal kat belakang, lama si imam ni sujud. Tak tahu bangun, tengok imam dah baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Pak Bilal ambil mikrofon, jitak kepada si imam. Jadi kalau imam rasa dia nak jadi imam, kemudian dia nak baca pelan-pelan, malu-malulah konon, maka lebih baiklah imam tu pergi belakang pakai telekung sudah. Imam, dia memimpin. Jadi memimpin, dia nak kena tunjukkan pimpinannya. Ni bukan kata ustaz, saya sebenarnya takut nak baca takbir ni pasal takut riak. Takut riak, memang nak kena jotos. Salah tempat tu, subhanallah. Baik. Jadi membaca takbir ketika hendak rukuk itu atau dinamakan takbir intiqal, hukumnya adalah sunat. Jika dia meninggalkannya, hukumnya makruh tanzih. Baik, makruh tanzih ni bermakna dia makruh yang berlawanan. Makruh ini kerana dia berlawanan dengan sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Hukum makruh ini, dia bukan hanya berhubungan dengan meninggalkan membaca takbir ketika rukuk. Bahkan kalau kita meninggalkan zikir-zikir pada rukun-rukun yang tertentu, kita meninggalkan
membaca takbir, meninggalkan membaca sami'allahu liman hamidah, meninggalkan membaca tahiyat awal, maka hukumnya adalah makruh juga. Kita rukuk tapi tak baca subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sah rukuk kita tapi makruh. Bila kata makruh bermakna tak ada pahala. Subhanallah. Baik, hukum makruh ini bila mana jika dia meninggalkannya dengan sengaja. Purposely tahu ni dah rukuk ni, malah baca. Dah Allahu akbar, rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Yang tadi rukuk tak baca apa-apa, tak payahlah, sunat. Nanti lain tahun, nanti solat asar, nanti aku baca banyak sikit. Tetap yang sembahyang zuhur tu kurang pahalanya. Kurang pahalanya. Pasal apa? Dia meninggalkan yang sunat. Baik. Begitu pula semua takbir-takbir yang di dalam solat. Inilah hukumnya. Baik, sebelum tertinggal. Tetapi tidaklah batal solatnya dan tidak perlu sujud sahwi. Dia bukanlah tidak perlu, tidak boleh sujud sahwi. Apa maksud kat sini? Kalau dia meninggalkan, kalau dia tidak mahu baca takbir, sembahyangnya tetap sah. Sembahyangnya tetap sah. Tapi kalau dia meninggalkannya sengaja atau tidak sengaja, maka hukumnya dia tidak boleh melakukan sujud sahwi. Kalau kita baca pada pelajaran-pelajaran yang lalu, tiap-tiap benda-benda sunat yang ada kat sini, Imam Nawawi mesti akan sebutkan tidak perlu untuk sujud sahwi ataupun tidak boleh sujud sahwi. Subhanallah. Pasal apa? Bermakna publicly senang untuk dibaca oleh masyarakat umum kitab Al-Azkar ini. Dia orang tahu bila bab ni, tak boleh baca, tak boleh sujud sahwi. Pasal apa? Kalau andai kata dia sujud sahwi juga, batal sembahyang dia. Kalau dia sujud sahwi juga, maka batal solatnya. Baik. Begitu pula semua takbir-takbir yang di dalam solat. Inilah hukumnya kecuali takbiratul ihram sahaja. Maka ia itu adalah rukun sembahyang. Tidak sah sembahyang melainkan dengannya. Apa kata sini oleh Imam Nawawi? Begitu pula sama juga hukumnya dengan takbir-takbir yang lain di dalam solat melainkan takbiratul ihram. Maknanya apa? Kalau kita takbir ketika sujud, takbir ketika bangun daripada sujud, kita tak baca, tak tahu bangun, tak tahu kita duduk antara sujud, tak tahu kita sujud balik, tak tahu bangun pergi rakaat kedua, senyap je, maka sembahyang kita tetap sah. Cuma makruh saja, tak batal. Melainkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang mampu untuk niat sekaligus dengan takbir itu lebih afdal. Allahu Akbar. Baru kita letak tangan kita. Yang itu saja one and only takbir yang wajib. Bila kata wajib, bermakna wajib dilafazkan. Tak boleh. Mulut tak bergerak ni. Al-Fatihah pun senyap. Bibir pun tak bergerak. Kalau mulut bibir pun tak bergerak, bermakna janggut kita pun tak bergerak kalau yang lelaki. Subhanallah. Kalau yang perempuan dekat bawah tu, maaf katalah, ada tak lalat besar, tak lalat pun tak bergerak. Contoh. Jadi bila tak bergerak, bermakna kita tak melafazkan. Bila tak melafazkan, maka tak sah rukun qauli kita. Kerana apa? Takbir atau yang tu kita kena melafazkan. Kita dah lalu bab ni. Mungkin kalau yang baru dengar ini, sebagai pengulangan, takbir atau ihram itu mesti dilafazkan, mesti disebut Allahu Akbar, baru letak tangan. Jadi ada bunyi, ada suaranya keluar. Nabi SAW, sahabat melihat baginda punya janggut itu bergerak apabila Nabi membaca. Bermakna Nabi melafazkan, bermakna gerak ni, janggut Nabi bergerak. Baik. Jelas bab tu. Kemudian kami telah mengirakan bilangan takbir di dalam sembahyang sebelum ini pada awal bab masuk dalam sembahyang. Sebelum bab-bab sebelum ini, kalau kita ingat dalam ketika kita membicarakan berkenaan dengan takbir atau ihram, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ada membawakan bilangan takbir dalam sembahyang. Kalau dia sembahyang 2 rakaat, maka menyamai dengan 11 takbir. Bermakna dia akan baca 11 takbir.
Kalau dia sembahyang yang 3 rakaat, maka dia menyamai 17 takbir. Dia akan baca 17 takbir dalam sembahyang dia. Kalau dia sembahyang yang 4 rakaat, maka dia akan baca 22 takbir. Macam mana boleh ada 11, macam mana boleh ada 17, macam mana boleh ada 22? Lepas dah habis ni, pergi kira sendiri. Kita nak sambung ni. Pasal ni kita dah lalu lah. Subhanallah. Baik. Ada suatu riwayat daripada Imam Ahmad mengatakan bahawa semua takbir-takbir itu adalah wajib. Ini sebahagian pendapat daripada mazhab Hambali. Pendapat ini mengatakan, ada sebahagian pendapat mengatakan bahawa membaca takbir-takbir itu hukumnya adalah wajib. Ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beritahu ni, apa yang dibawakan atau apa yang ada pada mazhab yang lain. Baik. Jadi kalau kita dengar ni, tiba-tiba dengar ustaz ni pula sure lah, confirm dia ada mazhab Hambali. Tapi walaupun yang pendapat yang kita baca bahawa takbir-takbir itu adalah wajib, itu adalah sebahagian, suatu riwayat daripada Imam Ahmad, bermakna bukan majority of Imam Ahmad. Mazhab Hambali lah masuk dari situ. Kita dengar ustaz tu kata sebenarnya wajib baca takbir, nak rukuk tu wajib baca takbir, nak sujud tu wajib baca takbir, maka dia ambil pendapat ini. Habis. Lapang dada sudah. Tak payah nak pergi serga tu ustaz dan sebagainya. Subhanallah. Baik. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, adakah disunatkan memanjangkan baca takbir-takbir ini? Ada dua qaul bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Yang paling sahih di antara dua qaul itu ialah qaul jadid, iaitu disunatkan memanjangkan baca takbir itu sampai ke batasan orang yang berrukuk. Maka di situlah dia bekerja membaca tasbih rukuk supaya tidak sampai bahagian dari solatnya daripada zikir, berbeza dengan takbiratul ihram. Baik, apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi sini adalah, sekarang timbul soalan. Kalau kita baca bab takbiratul ihram, kan, kita kalau bab takbiratul ihram itu kita boleh hanya memanjangkan huruf lam pada lafzul jalalah, pada nama Allah. Allahu Akbar. Dekat situ saja boleh panjangkan. Lain daripada tempat itu tak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Kita tahu tak boleh. Allahu Akbar. Ini macam orang-orang dulu main tape recorder, bateri dah weak, kan? Kalau dah paksa juga, daripada suara sedap-sedap jadi macam itulah. Allahu Akbar. Maka tak boleh. Salah tu. Salah. Jadi yang diboleh panjangkan pada huruf lam, lafzul jalalah. Allahu Akbar. Itu saja boleh. Tapi kalau dia boleh tinggalkan, itu pun lebih baik. Allahu Akbar. Habis. Subhanallah. Dia boleh masuk niat secepat gitu. Allahu Akbar. Maka lagi better. Tapi kalau dia tak boleh, maka dia boleh panjangkan hanya pada lafzul jalalah sahaja. Allah, pada huruf lam kat situ. Jadi sekarang timbul ni masalah. Apa dia kata ni? Since sekarang kita tahu takbiratul ihram tadi kita boleh panjangkan pada huruf lam. Apakah disunatkan juga memanjangkan pada takbir-takbir ini? Yang takbir intiqal tadi kita panggil. Yang dinamakan dalam kitab fikih takbir intiqal. Takbir perpindahan rukun. Maka dijawab, ada dua qaul, dua pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada dua pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan yang paling sahih di antara dua qaul, kalau yang biasa tahu, itu bukan huruf K, itu adalah huruf Q. Dia qaul. Dia bukan huruf qaul. Dia qaul, pendapat. Yang paling sahih di antara dua qaul itu ialah qaul jadid atau pendapat yang baru, iaitu disunatkan memanjangkan baca takbir itu sampai ke batasan orang yang berrukuk. Maknanya apa? Bila kita nak start takbir, bila kita nak start rukuk, maka kita dah start kena baca takbir. Allah.
Kita baca Allah tu sama juga. Tempat lafzul jalalah, tempat situ saja yang kita boleh panjangkan, sama juga. Jadi kita Allah. Sunat angkat tangan. Hukum angkat tangan tu hukum adalah sunat. Sampai kita dah betul-betul 90 degrees, tangan kita sudah menyentuh kepada lutut, dah stable, Allahu Akbar, baru tunduk. Jangan belum habis rukuk kita dah baca takbir. Dah habis takbir, Allahu Akbar, baru rukuk. Kalau makmum kat belakang, makmum kat saf nombor 5, makmum kat saf nombor 6, dia tak nampak imam. Dia cuma dengar suara si imam. Dengar imam Allahu Akbar, dia pun dah rukuk. Imam belum rukuk lagi. Jadi gara-gara si imam yang tak berapa faham, gara-gara si imam yang salah melakukan yang sunnah, maka si makmum itu sudah mendahului perbuatannya imam. Subhanallah, nampak? Kan? Jadi kalau imam Allahu Akbar, si imam belum rukuk, tapi kerana imam baca cepat, Allahu Akbar, tapi baru nak baru rukuk. Yang makmum ingat imam tu dah rukuk lah, dia pun rukuk. Sekali imam tu belum rukuk lagi. Subhanallah. Jadi timing dia nak kena betul. Pun sama juga, jangan terbalik. Dah tahu dah rukuk, Allahu Akbar, Subhanallah. Kan? Jadi bila imam siang-siang dah rukuk, kemudian baru baca Allahu Akbar, makmum ingat imam baru dah rukuk. Makmum baru lah sampai rukuk, dah imam nak i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Jadi bila kita belajar ni, ini dia punya tata tertib dia. Dia punya cara yang sebenarnya. Mula takbir, bila kita nak mula berubah rukun, Allah. Tetap tangan sama juga. Hazwal mankibain ni parallel dengan kita punya bahu. Selari lah masa kita selari, kemudian barulah kita rukuk. Macam gini, jangan macam gini. Ini namanya bawa balik karate. Subhanallah. Jadi Allah, bila kita start nak bangun, nak rukuk, baru Allahu Akbar, baru kita rukuk. Jangan kita dah rukuk baru Allahu Akbar, ataupun belum rukuk kita dah baca Allahu Akbar. Nanti makmum kat belakang kesian. Mungkin kalau rukuk not so obvious, tapi kalau sujud obvious sangat. Dia belum bangun sujud, dia dah baca Allahu Akbar. Tak tahu berdiri, nampak imam masih lah terkial-kial nak bangun. Imamnya big size lah, maaf katalah. Imam banyak makan. Malam contoh-contoh ni, terutama bulan Ramadan ni, imam tu agak terlebih makan. Maklumlah orang sayang imam tu kan, kasih macam-macam kat rumah si imam tu. Jadi imam pun agak berbadan sikit bila raya. Jadi si makmum nampak, ya Allah, imam belum bangun. Jadi salah siapa? Salah si imam. Salah si imam dulu. Sebab tu dulu almarhum Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri rahimahullah ta'ala, beliau tu ada masalah kaki. Ada masalah kaki. Jadi bila beliau nak bangun tu, bila beliau nak bangun daripada sujud, waktu beliau masih jadi imam kita dululah, beliau itu akan bangun sedikit selepas jalsa istirahat, selepas duduk istirahat itu, baru nak bangun bagi berdiri, baru dia baca Allahu Akbar. Pasal apa? Kalau daripada sujud bangun tu dia nak baca Allahu Akbar, lama akan take time. Dia akan baca Allah, lama subhanallah. Jadi beliau tu dah boleh bangun betul, baru sebut Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi begitu kita, kalau kita ni sebagai imam, kita kena tengok keadaan diri kita lah. Kita ni bangun daripada sujud pergi berdiri tu senang ke susah? Kalau kita ni jenis yang susah, bangun sedikit dulu, baru baca Allahu Akbar. Subhanallah. Baik. Jadi pendapat yang paling sahih adalah memanjangkan bacaan takbir situ sampai ke batasan rukuk. Dah rukuk baru akbar. Baik. Maka di situlah dia bekerja membaca tasbih rukuk, supaya tidak sampai bahagian dari solatnya daripada zikir. Baik, dekat sini para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di sini ada kekurangan ataupun mungkin kurang tepat terjemahannya. Subhanallah. Imam Nawawi mengatakan, bila kata maka di situlah dia bekerja membaca tasbih rukuk.
Maknanya apa? Kalau dalam bahasa Arabnya itu diterangkan, maknanya di situlah dia menyibukkan diri dengan membaca zikir rukuk. Bermakna bila dia dah akbar, startlah baca zikir rukuk. Supaya tidak sampai bahagian dari solatnya daripada zikir. Ni kalau kita baca ni, kita mungkin akan terpusing-pusing. Apa dia cakap ni? Supaya tidak sampai bahagian dari solatnya daripada zikir. Apa yang kalau dalam terjemahan bahasa Arabnya atau dalam bahasa teks aslinya, supaya rukun itu tidak sunyi, tidak terlepas, tidak kosong daripada membaca zikir. Tu betul dia. Supaya rukun tersebut, rukuk ke sujud ke, tidak kosong daripada membaca zikir. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi. Bukan tidak sampai bahagian dari solatnya daripada zikir. Memang susah lah kalau kita nak faham macam itu. Jadi kalau ni membayang kat sini ada kurang tepat. Subhanallah. Baik. Berbeza dengan takbiratul ihram ataupun bersalahan dengan takbiratul ihram. Kerana yang sahih ialah disunatkan meninggalkan memanjangkan bacaan takbir itu, kerana di situ dikehendaki mengikat niat solat padanya. Dan jika dia memanjangkan, sukar dia mengikat niatnya. Dan jika dia meringkaskan, mudah dia mengikat niatnya. Dan begitulah hukumnya semua takbir-takbir yang lain. Hal ini telah terdahulu penerangannya pada bab takbir atau ihram, wallahu a'lam. Apa yang saya kongsikan ini, mungkin yang memang mengikuti kelas kitab ini, Al-Azkar karangan Imam Nawawi ini, pada tiap-tiap Selasa waktu duha. Kita dah lalu sebenarnya bab ni, cuma saya ulang sekali lagi saja. Imam Nawawi mengatakan bersalahan dengan takbir atau ihram. Kalau kita takbir intiqal tadi, kita daripada rukun, contoh berdiri pergi rukuk. Jadi dia akan ada perbezaan rukun. Allah, kita nak angkat tangan, kita nak straightkan badan kita, nak luruskan dan seterusnya, baru bar. Tapi kalau memang kita takbiratul ihram, kita nak panjangkan kalau tak ada sebab niat, untuk apa? Pasal kita dah memang dalam keadaan position berdiri. Allahu Akbar, tak tangan, habis. Kalau kita susah niat, maka boleh kita panjangkan pada lafzul jalalah. Allah, dalam hati masuk, saja aku semayang zuhur 4 rakaat, atau usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita boleh masuk cepat, alhamdulillah. Kalau kita pula tak biasa dengan bahasa Arab, nak pakai bahasa Melayu, niat bahasa Melayu, sah. Kita tak pakai bahasa Melayu, kita nak pakai bahasa Tamil pun boleh, tak jadi masalah. Yang jadi masalah tu bila kita beratkan diri nak pakai bahasa tu tapi kita tak mahir. Kita pun baca Allah dalam hati ni dah bahasa Arab ni, Allah ni dah bahasa Arab, hati pun nak bahasa Arab. Allah usolli so. Ya, dia nadi. Dia satu senyap dah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasal gara-gara nak baca usolli. Kalau dia memang betul-betul susah, usolli pun susah baca dalam hati, sahaja aku semayang pun susah baca dalam hati, nak baca Tamil pun susah, nak baca bahasa Filipin pun niat pun susah, maka bacalah niat betul-betul sebelum dia baca takbiratul ihram. Sebelum dia semayang tu, betul-betul sebelum dia takbiratul ihram tu, dia baca dalam hati, saja aku semayang zuhur 4 rakaat kerana Allah, 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Boleh. Kalau dia betul-betul ada kepayahan, kesusahan. Tapi kalau dia normal, dia boleh masukkan, maka itulah tempatnya. Pasal niat, kan kita dah lalu. Niat itu qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li. Mengkasatkan sesuatu yang bersamaan dengan permulaan ibadat itu. Bersamaan dengan permulaan ibadat itu. Subhanallah. Baik, tu bab-babnya lah. Jadi kalau dia kata sini bersalah dengan takbiratul ihram, maka tidak perlu untuk dia memanjangkannya. Subhanallah. Kalau dia boleh niat yang secara ringkas, dia boleh niat simple lah, maka tak perlu untuk dia panjangkan. Tak perlu untuk dia memanjangkan. Baik, dia kata sini jika dia memanjangkan, suka dia mengikat niat, takut dia nak panjangkan, dia pula ini baca pula nak pakai lagu Allahu Akbar. Ada tone lah, ada tone. Dia pun nak Allah, hati tak boleh masuk niat Allahu sholli. Apa pula aku pun nak baca niat lagu. Dia tak boleh nak masuk lah. Maka ketika itu jangan dia panjangkan, baca pendek, tak payah nak berlagu pun.
Bukan salah baca lagu, tapi kalau lagu tu menghalang, mengganggu dia nak baca niat, maka tinggalkan dah lagu tu. Nak pergikan lagu dah tak tahu dah asal dah. Pasal gara-gara nak kenakan lagu. La ilaha illallah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan begitulah hukumnya semua takbir-takbir yang lain. Maknanya apa? Begitulah tentang hukum takbir-takbir yang lain. Daripada i'tidal pergi sujud, daripada sujud pergi kepada duduk antara dua sujud, daripada sujud yang kedua pergi rakaat yang kedua, dan seterusnya. Jadi, mula takbir itu bila kita nak mula berubah rukun, habis takbir itu bila kita sudah berada pada rukun yang seterusnya. Subhanallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari atau apa yang kita dengarkan, perkongsian kita pada pagi yang mulia ini mendatangkan manfaat, mendatangkan kepada kita kepahaman yang benar tentang masalah berkenaan dengan rukuk dan juga peralihan rukuk, peralihan daripada berdiri pergi kepada rukuk, takbirnya dan syarat-syarat rukuknya. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi 2 minggu. Kerana minggu depan kita akan sambung kitab nasihat agama dan wasiat iman. Lagi 2 minggu kita akan sambung pada zikir-zikir rukuk yang diambil daripada perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.